Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Airin binti Mat Azri bernombor matrik C20A1339. Saya akan menerangkan tentang tajuk yang telah saya dan juga kumpulan saya pilih. Tajuk ialah hippie. Hippie ni dia berasal daripada perkataan hip ataupun hipster. Tokoh yang akan saya bincangkan di sini ialah tokoh Jack Kerouac. Jack Kerouac ni ialah tokoh penting dalam kaum hippie dan juga generasi B. Okey. Jack Kerouac ni dia mempunyai 3 pekerjaan. Yang pertama ialah poetry. Yang kedua ialah postum. Yang ketiga ialah literary scholarship and representation. Jack Kerouac ni dia memberi sumbangan kepada kaum hippie dan juga generasi B dalam pernyataannya, dan juga dia mengajarkan tentang bidang-bidang yang lebih lagi dan bidang yang lebih banyak, dan kaum hippie dan juga generasi B ni tak terkongkong daripada bidang sastra je. Dia dapat belajar tentang bidang-bidang lain juga dengan lebih meluas dan akan menambah pengetahuan mereka tentang bidang-bidang tersebut. Jack Kerouac ni juga dia merupakan tokoh penting kerana sikap yang ditunjukkannya memberikan contoh yang baik dengan kepada kaum tersebut. Okey, saya menyokong hippie ni kerana dia mencintai perdamaian dan mengelakkan peperangan. Seperti slogan yang saya baca iaitu make love not war. Tapi saya tidak setuju dengan hippie ni kerana dia mengambil narkoba, persetubuhan dan sebagainya. Okey, sekian daripada saya, Nurul Airin binti Mat Azri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Nur Syafiqah binti Muhammad Zelani bernombor matrik C20A1188. Bagi tugasan kali ini, saya akan membentangkan topik yang bertajuk hippie, di mana saya telah memilih tokoh yang bernama Jimi Hendrix. Tujuan saya memilih beliau adalah kerana ia merupakan seorang pemain gitar, penyanyi dan penulis lagu di mana ia terkenal pada abad ke-20 di Amerika Syarikat. Sebelum itu, saya akan menceritakan sejarah ringkas yang berkaitan Jimi Hendrix, di mana beliau telah dilahirkan di Washington pada 27 November 1942. Beliau juga telah menceburi dunia muzik pada usia seawal 15 tahun. Beliau juga secara meluas dianggap sebagai seorang pemain gitar elektrik yang paling berpengaruh, sehingga beliau dinobatkan sebagai instrumen terhebat dalam sejarah muzik rock pada abad yang ke-20. Dalam topik ini, saya akan mengumpaskan apakah sumbangan Jimi Hendrix kepada masyarakat. Salah satu sumbangan Jimi Hendrix adalah ia mencipta bunyi gitar elektrik moden yang digunakan sehingga ke hari ini. Selain itu juga, Jimi Hendrix juga mencipta pelbagai tun-tun muzik dari gitar elektrik bagi menghasilkan sesebuah lagu mengikut tun-tun muzik tersebut. Masyarakat pada masa kini menggunakan apa yang dikenalkan oleh Jimi Hendrix sebagai sebuah hiburan. Selain itu juga, terdapat beberapa karya Jimi Hendrix yang diciptakan oleh Jimi Hendrix yang masih terkenal sehingga ke hari ini. Antaranya ialah Black Gold, Bull as Love, Electric Ladyland and World Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk tugasan yang kami pilih, iaitu hippie berkenaan dengan kursus CWT 4113 Teori Reka Bentuk. Saya Kuputra Faris Iqbal bin Muhammad Khairul Nizam bernombor matrik C20A1020. Berkenaan dengan budaya hippie ini, tokoh yang telah saya pilih adalah John Lennon. John Lennon ini merupakan seorang tokoh yang agak terkenal semasa perkembangan era hippie ini. Nama sebenar beliau ialah John Wilson Ono Lennon, yang juga merupakan seorang penyanyi, penulis lagu dan juga aktivitis keamanan dan Inggeris. Beliau juga dikatakan sebagai tokoh yang membawa budaya hippie ini melalui bidang muzik. Hal ini menyebabkan budaya ini tersebar dengan cepat melalui lagu-lagu yang disampaikan kepada masyarakat umum pada masa itu. Beliau turut dikenali sebagai pengasas The Beatles yang merupakan sebuah kumpulan muzik juga di bawah penyediaan Paul McCartney. Paul McCartney juga merupakan seorang penyanyi dan juga pengubah lagu yang agak popular.
Mereka berdua merupakan kawan sekerja yang baik sehingga perkongsian penulisan lagu mereka iaitu Lennon-McCartney yang amat berjaya sepanjang 1960-an. John Lennon dikatakan salah satu tokoh yang membawa budaya hippie ini kerana penulisan lagu Lennon penuh dengan kepedihan dan harapan dengan melodinya yang terkadang indah dan terkadang muram. Ini menyebabkan budaya ini disebarkan melalui muzik yang dibawa oleh mereka. Pada pandangan saya, fenomena budaya hippie ini amat memberi kesan yang buruk pada masyarakat setempat. Hal ini dikatakan sesuatu yang buruk kerana budaya ini membuatkan generasi muda bersikap tidak mahu dikongkong, mahu kebebasan serta ingin bersukaria walaupun ianya jelas tampak kurang baik dan memberi kesan buruk kerana ianya juga kebanyakannya menyebabkan anak muda yang konservatif ibu bapa mereka sendiri. Budaya hippie ini tampak mula diterima oleh golongan muda apabila jelas kelihatan anak muda yang memula menyimpan rambut panjang, menghisap dadah seperti ganja dan LSD, melakukan seks bebas, hidup secara nomad dan juga berkumpul dengan golongan hippie yang lain dalam pesta yang menentang budaya dan pemikiran masyarakat umum yang dipanggil sebagai Be-In ataupun Love-In sambil mendengar irama rock and roll. Perlu kita ketahui bahawa kepercayaan hippie seperti seks bebas, hak sivil individual yang dibawa oleh golongan hippie ini tampak mula berluasa di seluruh dunia walaupun ianya sudah melalui peredaran zaman. Hingga sekarang terutama di negara barat, liberalisme yang bermula di era hippie masih diterapkan ke dalam masyarakat umum dan ramai yang memperingati perjuangan hippie ini. Budaya ini juga telah menjadi ikutan remaja dan belia kini yang sebenarnya merupakan aset masa hadapan sesebuah negara. Hal ini lebih merisaukan kerana membuatkan generasi muda pada masa kini terlampau mengikut budaya pemakaian yang kurang sopan serta tidak mencerminkan masyarakat ketimuran. Ini banyak dilihat pada fashion dan style pakaian yang tidak menutup aurat serta menjolok mata bagi wanita. Corak pemakaian remaja wanita pada masa kini kebanyakannya yang menjolok mata malahan tidak menghargai keindahan tubuh badan mereka. Assalamualaikum, nama saya Nur Ain binti April, memegang nombor matrik C20B1167. Antara tokoh yang terlibat dalam budaya hippie ini adalah Allen Ginsberg. Allen Ginsberg merupakan seorang guru, pemuzik dan juru gambar yang lahir pada 3 Jun 1926 di New Jersey dan Allen membesar di Paterson, New Jersey. Apabila sampai di bandar New York pada tahun 1944 untuk menyambung pengajian, Allen telah bertemu dengan rakan baru iaitu Jack Crouch dan akhirnya menjadi pengasas kepada Beat Generation, di mana pada mulanya Beat Generation ini hanya bertujuan untuk memprotes terhadap Perang Vietnam, namun akhirnya berubah menjadi fashionable dan melambangkan hegemoni yang sekaligus mencetuskan budaya hippie yang menjadikan kehidupan nomad sebagai norma. Budaya ini telah mewarisi nilai counterculture Beat Generation dan telah membentuk komuniti sendiri dengan mendengar muzik berkonsepkan rock, mengamalkan revolusi seks dan penggunaan dadah seperti cannabis, LSD dan magic mushroom. Allen Ginsberg ialah salah seorang penyair yang berpengaruh pada abad ke-20 yang dianggap sebagai bapa pengasas Beat Movement dan terkenal dengan karya seperti Hall yang di mana didedikasikan kepada rakan Ginsberg iaitu Carl Solomon yang telah dikurung di institusi psikiatrik. Puisi tersebut adalah ratapan untuk minda terbaik generasi Ginsberg yang digambarkan sebagai kemusnahan oleh kegilaan. Tetapi ia juga merupakan penghormatan kepada artis pemikiran dan hipster yang memberontak terhadap serangan penindasan masyarakat barat. Sesuatu yang digambarkan sebagai konformis yang menghancurkan tamak dan ganas. Selain kritikan yang menakjubkan terhadap Amerika, Hall mengejutkan Jabatan Polis San Francisco kerana bahasa seksual grafik puisi tersebut. Mereka mengisytiharkan buku itu sebagai buku lucah. Assalamualaikum, nama saya Nurul Akilah Husna binti Muhammad Suhami. Nombor matrik C20A1344. Tajuk yang dipilih oleh kumpulan kami ialah hippie. Tokoh yang dipilih oleh saya ialah Paulo Coelho. Paulo Coelho lahir pada 24 Ogos 1947. Beliau dilahirkan di Rio de Janeiro dan merupakan warga negara Brazil.
Paulo Coelho ini mempunyai pasangan yang bernama Christina Ortetica. Beliau bekerja sebagai pengarah, pelakon teater, penulis lagu dan wartawan. Sebelum beliau menemui kejayaannya untuk menulis iaitu novelis. Beliau telah menerima banyak anugerah antarabangsa. Antara novel yang membuat beliau terkenal ialah O Alquimista, iaitu Sang Ahli Alkimia. Paulo Coelho ini mempunyai zaman-zaman pemberontakannya semasa beliau muda. Yang pertama, Coelho ini dia menemui buku Tropic of Cancer karya Henry Miller yang membuatkan beliau memberontak secara melebih. Ibu bapa beliau telah memasukkan beliau ke hospital psikiatrik untuk menerima beberapa terapi. Antara terapi yang beliau terima ialah terapi elektrokonvulsif. Beliau telah keluar masuk hospital psikiatrik sebanyak 2 kali sebelum diisytiharkan sembuh. Yang kedua ialah menyertai kumpulan teater dan bekerja sebagai wartawan. Karya ini dianggap tidak bermoral di Brazil. Ia dipandang buruk oleh ibu bapa dan menyebabkan Paulo Coelho ini dimasukkan ke hospital psikiatrik kali yang ketiga oleh ibu bapanya. Yang ketiga ialah selepas keluar daripada hospital psikiatrik, beliau menyambung pelajaran di sekolah undang-undang tetapi tidak lama kerana beliau telah berhenti dan kembali ke teater. Yang keempat, pada tahun 60-an, gerakan hippie telah merebak ke seluruh dunia termasuklah Brazil. Dan Coelho merupakan salah seorang daripada anak muda Brazil yang tertarik dengan gerakan hippie ini. Dan beliau menjalani kehidupan mengikut cara hippie seperti memanjangkan rambut, tidak membawa kad pengenalan diri semasa melancong dan menggunakan dadah terlarang. Yang kelima, beliau bekerjasama dengan pemuzik Brazil iaitu Raul Seixas untuk mencipta lagu hit yang popular di Brazil. Lirik Coelho mendapat perhatian daripada rejim tentera Brazil kerana mempunyai unsur-unsur yang dianggap subversif kepada pahaman rejim. Yang keenam, pada 1973, Coelho dan Seixas telah mengasas kumpulan alternatif yang bertujuan untuk menentang kapitalisme. Mereka telah membuat siri komik Kniha sebagai protes terhadap kebebasan terbelenggu warga Brazil. Ia membawa kepada kemarahan rejim, menyebabkan Coelho dan Seixas dipenjarakan dan mengalami pelbagai penyiksaan sehingga meninggalkan kesan mendalam kepadanya setelah dibebaskan sekian lama. Antara karya yang berkaitan dengan hippie ialah bertajuk Hippie sendiri. Buku ini menceritakan tentang pengalaman hidup Paulo Coelho sendiri semasa zaman muda beliau. Hippie ini dia mempunyai keburukan dan kebaikannya tersendiri. Tetapi hippie ini bagi pendapat saya mempunyai lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Antara keburukannya ialah ia mempunyai penggunaan dadah, mempunyai unsur-unsur seksual dan sebagainya. Kebaikannya ialah ia membawa kepada kejayaan. Terima kasih. Kesimpulan untuk budaya hippie ini adalah sememangnya budaya hippie ini membawa budaya yang agak negatif dan ianya tidak patut diamalkan dan tidak bersesuaian. Berbagai krisis akhlak dan moral terus menular merebak
dan menjadi bobak dalam masyarakat kita, khasnya di kalangan remaja. Jenis budaya yang dikatakan di atas merupakan budaya yang menjadi ikutan remaja dan masyarakat timur pada hari ini. Remaja yang dikatakan kini sudah hilang pegangan agama dan jauh terpesong daripada budaya ketimuran yang diangkat oleh masyarakat sejak berkurun lama lagi. Budaya-budaya seperti ini perlu dibendung walaupun Malaysia dikenali dengan kepelbagaian budaya dalam kalangan masyarakat.